Ya, itu ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan pakej pemulih di mana kita lihat program bantuan bakul makanan telah pun dilanjutkan kaedah pelaksanaannya dengan kerajaan bersetuju untuk memperuntukkan RM300,000 kepada setiap ahli parlimen untuk memberikan ataupun melaksanakan bantuan bakul makanan di kawasan ataupun di tempat yang terjejas. Juga kita ingin berkongsi pada anda pada pagi ini berkenaan pelancaran bakul makanan prihatin negara. Jadi kita ingin berkongsi lebih lanjut bagaimana sebenarnya sekitar pelancaran dan apa kepentingan bakul makanan ini terhadap masyarakat Malaysia yang sekarang ini sedang menghadapi pandemik COVID-19. Kami bawakan menerusi panggilan dalam talian iaitu Haji Azmir Kasim selaku Pengarah Bahagian Kebajikan Produktif Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, mungkin untuk permulaan ini boleh terangkan berkenaan program yang bakal berlangsung sebentar saja lagi dalam anggaran dalam jam 9 pagi nanti berkenaan program bantuan bakul makanan ini. Terima kasih kepada pihak RTM. Saya Azmir Kasim dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi untuk makluman kepada semua penonton dan pendengar bahawa program bakul makanan ini merupakan satu lagi cetusan idea baru daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri sebagai tindak balas proaktif terhadap senario yang dihadapi oleh masyarakat kita pada masa sekarang ni lah. Kesan daripada pandemik COVID, daripada pelaksanaan PKP dan sebagainya. Tadi juga kita telah mendengar bahawa sebelum ini dari pihak kerajaan juga telah menyediakan pelbagai kemudahan pakej-pakej bagi membantu rakyat di bawah program-program permai, pemerkasa, pemulih dan sebagainya. Ini merupakan satu lagi extension, satu lagi nilai tambah dalam usaha kerajaan untuk membantu rakyat yang memerlukan dengan penyediaan keperluan-keperluan makanan sebagai lanjutan kepada program-program yang telah dilaksanakan sebelum ini sebagaimana yang telah disebutkan tadilah. Contoh kata melalui Bali Parlimen 300,000 dan sebagainya. So pada hari ini sekali lagi kerajaan menzahirkan keprihatinan kepada rakyat melalui inisiatif bakul prihatin negara ini. Namun pada kali ini dia punya pendekatannya sedikit berbeza. Kenapa saya katakan berbeza itu? Kerana pada kali ini dia melibatkan kerjasama tiga pihak yang berkepentingan, iaitu satu agensi kerajaan di pihak kerajaan, yang keduanya penglibatan daripada syarikat-syarikat korporat dan yang ketiganya penglibatan daripada pihak-pihak sukarelawan yang setiap daripada mereka ini mempunyai peranan dan tanggungjawab dalam program ini. Kita dapat saksikan sebenarnya memang ramai yang terjejas sebabkan oleh pandemik ini. Jadi bagi program bakul prihatin negara ini, siapakah antara mereka yang akan diberikan keutamaan untuk pada awalnya menerima bantuan bakul makanan ini? Okey, kita pada kali ini kita tidak mahu mewujudkan sebarang pertambahan birokrasi dan sebagainya. Jadi mana-mana masyarakat yang merasakan mereka memerlukan, ada terputus bekalan dan sebagainya, mereka ini secara langsung sebenarnya mudah. Dia boleh terus berhubung dengan bilik-bilik gerakan di Jabatan Kebajikan Masyarakat yang mungkin senarai itu boleh dilihat dalam paparan itu nantilah. Dan selain daripada itu, mereka hanya perlu berhubung kepada talian kasih kita di talian 15999 ataupun boleh WhatsApp ke talian kasih 019-261-5999. Syarat yang kita kenakan mudah saja, mereka yang sangat memerlukan dan terputus bekalan itu boleh berhubung dengan kita. Sama ada melalui medium bilik gerakan tadi, bilik gerakan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang kita operasikan di setiap daerah dan juga negeri, ataupun melalui talian kasih tadi. Dan kita akan cuba bantu untuk menyediakan keperluan bakul makanan ini
dalam tempoh 24 jam setelah panggilan dibuatlah. Baik, Cukup mudahlah kaedahnya. Itulah antara kaedah-kaedah yang dikemukakan oleh pihak JKM sendiri, dan juga bagaimana dengan mekanisme permohonan bakul prihatin negara seperti yang Tuan telah nyatakan tadi, antaranya melalui talian kasih 15999. Jadi bagaimana pula dari segi ataupun dari sudut kaedah penyampaian bakul makanan ataupun bakul prihatin negara ni, Tuan? Itu yang menariknya tadi. Saya nyatakan kita ada kerjasama tiga pihak tadi. Melalui program ini pihak-pihak yang korporat dia akan memberi sumbangan kepada kerajaan, dan pada masa ini kita telah ada mendapat beberapa sumbangan yang besar daripada pihak-pihak korporat ini, antaranya daripada Petronas, Telekom dan sebagainya. So, sumbangan ini kita akan transferkan dalam bentuk bakul makanan tadi, dan pihak kerajaan, iaitu dalam hal ini Jabatan Kebajikan Masyarakat akan menerima panggilan tadi daripada pihak awam dan sebagainya yang mengadu mungkin terputus bekalan dan sebagainya. So, kita akan ambil butiran daripada itu dan kita akan asingkan bilangan bakul yang makanan yang diperlukan. Once bilangan bakul makanan itu telah sedia untuk hari itu, kita akan memanggil pihak sukarelawan tadi yang kita panggil skuad prihatin negara ni untuk mengambil bakul ni di pejabat-pejabat kita dan menghantar terus ke pihak-pihak yang memerlukan. Jadi dalam hal ini kita tidak ada menambah sebarang syarat tambahan, sebarang birokrasi tambahan, tak ada. Mana siapa yang berhubung betul-betul terdesak, terputus dan sebagainya, kita akan cuba hantar menggunakan skuad prihatin negara ini, sukarelawan kita ini, bagi menyampaikan bakul-bakul makanan tersebut. Tuan Haji, kalau kita lihat ramai sebenarnya pihak yang mengambil inisiatif untuk memberikan bakul makanan, membantu mereka yang memerlukan. Betul. Ada yang secara individu juga turut melaksanakan perkara ini. Tapi untuk program di bawah bakul makanan prihatin negara ini, berapakah nilai bakul makanan tersebut yang akan diberikan setiap individu yang memohon untuk menerima bakul makanan ini? Ya. Kita faham bahawa usaha untuk membantu masyarakat rakyat ini memang usaha yang sebenarnya memerlukan kerjasama dan juga sokongan dari semua pihak. Saya tidak menyatakan bahawa dengan adanya bakul makanan prihatin negara ini dia menyekat pihak lain untuk memberi sumbangan, tidak. Pihak-pihak lain itu masih boleh terus memberikan sumbangan dan sebagainya, tapi kena patuhlah kepada SOP peraturan yang ada. Jadi dalam konteks ini di peringkat JKM kita membantu bakul makanan ni dalam nilaian sebanyak 50, nilai bakul itu RM50 yang mengandungi beberapa item makanan asas lah. Sebagai contoh beras, gula dan yang basic dan sebagainya. Dan saya kira pihak-pihak lain yang ingin meneruskan usaha untuk membantu rakyat pun kita masih galak teruskan. Tidak ada halangan untuk mereka untuk terus memberikan sumbangan-sumbangan kepada khususnya yang melibatkan jiran-jiran mereka lah, mereka boleh bantu. Malahan dalam hal ini pun sekiranya pihak awam ingin mengadukan jiran mereka yang memerlukan sebagainya pun boleh untuk menghubungi talian kita dan kita akan respon. Usaha kita ialah respon dalam tempoh 24 jam tu. So talian ni kita buka sepanjang hari dalam waktu bekerja dari 8 pagi sehingga jam 5 petang. Dan kita akan usahakan untuk respon serta-merta lah apabila panggilan itu diterimalah. Baik, Tuan, adakah program bantuan bakul makanan prihatin negara ini akan dilaksanakan dalam tempoh bulan ini sahaja ataupun akan diteruskan untuk bulan-bulan yang akan datang bagi membantu rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini? InsyaAllah kita maklum bahawa sebentar lagi program ini akan dilancarkan oleh Yang Maha Perdana Menteri mulai hari inilah 15 Julai 2021. Jadi pembekalan bakul-bakul ini telah kita mulakan secara berfasa atau berperingkat-peringkat lah ke semua negeri dan juga daerah di seluruh negara. Dan insyaAllah kita yakin mulai hari
Ahad atau hari Isnin ni agihan ni dah boleh dimulakan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Jadi kita unjurkan program ini boleh kita laksanakan sehingga paling tidak dalam 3 bulan ni. Maknanya dari Julai, Ogos dan September ni. Dan insya-Allah dia sebenarnya bergantung kepada nilai sumbangan yang disediakan oleh pihak-pihak korporat ni tadi. Untuk makluman, buat masa ni kita telah menerima nilai sumbangan daripada pihak-pihak korporat ni sebanyak lebih kurang 16 juta ringgit untuk kita membantu menyediakan bakul makanan ini. Dan bergantung kepada nilai sumbangan itu, kita jangkakan sekurang-kurangnya 3 bulan program ini boleh dilaksanakan. Tuan Haji kongsi tadi untuk setiap bakul makanan ini bernilai RM50 yang akan mengandungi bekalan ataupun makanan asas. Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita ikutkan harga dan juga nilai itu RM50 tu sangat sikit sebenarnya untuk kita berikan kepada mereka yang memerlukan, tapi setidaknya boleh membantu mereka yang payah. Cumanya kita ingin Tuan Haji kongsikan bagaimana untuk kita memastikan agar mereka boleh meneruskan kehidupan selepas mendapat bantuan bekalan makanan tersebut, kerana nilai RM50 itu berkemungkinan besar untuk keluarga yang besar mungkin boleh tahan dalam sehari, 2 hari. Kalau hidup secara bersendirian, individu mungkin boleh berjimat tahan hingga seminggu. Jadi apakah jaminan daripada pihak JKM untuk membantu mereka ini secara berterusan, sebab kita tak tahu bila kita akan keluar daripada belenggu pandemik COVID-19 ini kan? Betul lah, saya setuju dengan itu dan sebenarnya agak sukar juga untuk kita di peringkat Jabatan Kebajikan untuk menjawab perkara ini, kerana masalah ini dia bergantung kepada fasa-fasa pemulihan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Selagi rakyat tak berpeluang untuk meneruskan kehidupannya, maksudnya mencari pendapatan dan sebagainya, jadi saya kira dalam tempoh itu memang sebarang keperluan bantuan tu pihak JKM akan cuba usahakan dalam konteks inilah. Jadi dalam konteks bakul makanan ni pun, sebab tu saya nyatakan kita tidak menekankan sebarang birokrasi tambahan dan sebagainya. Sekiranya rasa perlu dan terputus bekalan, teruslah bersegera menghubungi kita lah. Dan kita tidak menetapkan bahawa bila seorang dah dapat pada awal Julai, dia tak boleh dapat lagi dah pada bulan Ogos tak ada. Jadi maksudnya pada bulan berikut sekira masih berkeperluan begitu, boleh hubungi talian yang kita nyatakan tadi. Berhubung usaha untuk kita ni, kita kena usaha bersama lah. Maknanya kita kena mengikuti arahan, pematuhan dan sebagainya dengan harapan bahawa fasa pemulihan negara ni dapat kita percepatkan dan masyarakat dapat keluar balik hidup bekerja seperti biasalah. Inisiatif bantuan bakul makanan ini merupakan satu inisiatif yang terbaik daripada pihak kerajaan dan ianya menunjukkan keprihatinan kerajaan untuk terus membantu masyarakat Malaysia yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Jadi mungkin Tuan ada berkongsi berkenaan sumbangan daripada pihak korporat yang nilainya agak besar melebihi jutaan ringgit dalam membantu untuk melaksanakan ataupun memperkasakan lagi bantuan bakul makanan ini. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan apa antara nombor talian yang boleh dihubungi sekiranya ada korporat-korporat di luar sana ataupun individu-individu di luar sana yang ingin tampil untuk memberikan sumbangan dari segi fizikal ataupun dari segi wang. Tuan. Okey, kita boleh menghubungi talian di bilik gerakan di Pejabat di Putrajaya kita JKM. Dengan talian 88881996 lah. Yang itu dan sebarang pertanyaan boleh dikemukakan oleh pihak-pihak korporat ni. Jadi mungkin di kesempatan ini saya ingin merakamkan juga jutaan terima kasih terlebih dahulu kepada pihak-pihak korporat yang dapat menyumbang untuk fasa pertama program ini, antaranya Yayasan Petronas, Ion Big, Farma Niaga, Tenaga Nasional Berhad dan juga Telekom Malaysia yang ada gabungan sumbangan ini dapat kita buat agihan kita jangkakan kepada seluruh negara kita sehingga ke Sabah dan Sarawak.
Puan Haji, kalau kita lihat adakah pihak JKM dalam pelaksanaan Bakul Prihatin Negara ini memerlukan sukarelawan untuk membantu dalam melaksanakan pengagihan bakul makanan ataupun menerima panggilan mereka yang ingin meminta bantuan di setiap negeri? Ya, ini pun satu usaha yang macam saya sebab dia melibatkan 3 pihak tadi kan. Satu pihak korporat, kedua daripada agensi kerajaan dan yang ketiganya daripada para sukarelawan. Bagi orang-orang awam yang berminat untuk terlibat sebagai sukarelawan ni, bolehlah mereka membuka website Jabatan Kebajikan Masyarakat dan mendaftar keahlian skuad prihatin negara ini di laman sesawang kita itu. Dan pendaftaran ini secara online saja. Dan kita akan uruskan pendaftaran mereka ni mengikut lokaliti masing-masing lah. Dan kita akan attachkan mereka dengan pegawai ataupun kita punya PIC, person in charge di setiap daerah itu, agar mereka dapat memberikan sumbangan yang samalah. Jadi saya alu-alukan mana-mana pihak ataupun individu yang ingin menjadi skuad prihatin negara ni, pendaftarannya kita buka sekarang dengan link rasmi kita, kalau boleh saya nyatakan di sini ya, di www.jkm.gov.my/jkm/spnegara.hotmail.html. Mungkin boleh kita kongsikanlah perkara ini dengan pihak awam. Sangat menarik sekali. Selain orang ramai boleh tampil untuk memberikan sumbangan ataupun bantuan kewangan, orang ramai juga disarankan ataupun boleh juga menjadi sukarelawan untuk membantu Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk kita membantu lebih ramai lagi masyarakat Malaysia yang mengalami kesusahan pada ketika ini. Baik Tuan, sudah pastinya inisiatif kerajaan ini bersifat menyeluruh, tidak ada pihak yang terpinggir daripada mendapatkan bantuan daripada pihak kerajaan, khususnya bantuan makanan prihatin negara ini. Jadi bagaimana pula bagi masyarakat atau komuniti yang berada di pedalaman yang tidak mempunyai akses perhubungan seperti masyarakat orang asli, Tuan? Okey, untuk masyarakat orang asli, dia telah ada pendekatan program dia sendiri di bawah pemulih itu ya. Dia ada bantuan yang akan diuruskan oleh agensi yang berkenaan lah. Mungkin dalam ini melalui Jabatan Hal Ehwal itulah orang asli berkenaan. Namun sekiranya masih ada juga keperluan itu, pemimpin-pemimpin tempatan atau ketua-ketua pemimpin di kawasan-kawasan itu boleh juga merujukkan kepada kita, dan mana keperluan yang ada itu insya-Allah kita akan bantu, sebab program ini adalah untuk semua. Program Bakul Prihatin Negara ini untuk semua, tanpa mengira kata orang tu mana-mana pihak ataupun sama ada pelbagai kaum Melayu, Cina, India dan semua kita terbuka, dan tak ada sekatan untuk mana-mana pihak ini untuk membuat permohonan melalui bakul makanan prihatin ni. Mungkin untuk terakhir kata daripada Tuan Haji sendiri, sedikit harapan apabila kita melancarkan bakul makanan ini dalam memastikan agar rakyat Malaysia sentiasa terjaga sewaktu pandemik ini, yang terutamanya mereka terjejas. Kita terima hakikat bahawa dalam keadaan sekarang ini ramai pihak-pihak yang susah dan memerlukan. Kerana itulah pihak kerajaan dengan keperhatian yang amat berhormat Perdana Menteri kita telah mengusahakan berbagai pendekatan, berbagai inisiatif ya, bagi membantu masyarakat khususnya yang terkesan besar dalam tempoh pandemik, dalam tempoh PKP inilah. Jadi dalam waktu sama, saya juga kita mengharapkan bahawa mana-mana pihak, sama ada individu atau pihak lain yang bersedia ataupun willing untuk menyumbang bersama, teruskan membantu mereka-mereka yang memerlukan. Saya faham di peringkat-peringkat ini kita ada pelbagai kaedah yang atau mekanisme dalam melaksanakan program. Contoh di satu-satu komuniti, mungkin di surau-surau juga telah banyak kita lihat menyediakan gerobok-gerobok bakul makanan dan sebagainya. Baik, terima kasih Tuan Haji. Baik, terima kasih Tuan Haji Azmin Kasim.